Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi dalam mata pelajaran Usul Ad-Din tingkatan 3. Pada pembelajaran yang sebelum ini kita telah pelajari tentang Al-Hadarah fi Ahdi Daulah Al-Umayyah, kemajuan dalam kerajaan Umayyah. Iaitu ada 4 kan. Dalam At-Tarbiyah, pendidikan, Az-Zira'ah, kemajuan dalam pertanian. Yang ketiga, Al-Quwwatul Askariyah, kemajuan dalam kekuatan ketenteraan. Dan yang terakhir, Al-Handasah Al-Mi'mariyah, iaitu kejuruteraan dan seni bina. Itu ada 4 jenis kemajuan. Sekarang ni kita nak sambung yang seterusnya, iaitu Al-Awamil fi Hadarah Ad-Daulah Al-Umayyah, faktor-faktor kemodenan kerajaan Umayyah. Jadi dia nak jadi moden, maju tu mesti ada faktor-faktor dia. Nak maju dalam bidang pendidikan, dalam bidang pertanian, dalam bidang kekuatan ketenteraan, dalam seni bina, semua tu mesti ada faktor dia. Dia tak, kalau satu negara tidak akan boleh maju, tidak akan boleh moden kalau tak ada faktor-faktor yang boleh menyebabkan mendorong sesuatu negara tu untuk menjadi maju. Okey, sekarang ni kita akan belajar di sini faktor kemodenan tu dalam kerajaan Umayyah ni ada 3. Ini kita akan ambil satu dulu, kita belajar. Yang pertama, alif. Faktor yang pertama iaitu al-istiqrarud daulah, kestabilan negara. Faktor menjadi moden semua tu, yang pertama ialah negara yang stabil. Kalau negara tak stabil, kemajuan tidak akan boleh dicapai. Kalau nak negara tu moden, mesti negara tu kena stabil dulu. Kestabilan dari segi politik, boleh pentadbiran dia. Kalau negara tu dijajah, macam mana dia nak dapat kestabilan politik? Dia tak akan dapat. Yang pertama, faktor yang pertama iaitu al-istiqrarud daulah, kestabilan negara. Okey, yang pertama kita ambil isi yang pertama, hikmatu al-khulafa fi tadbiri ad-daulah. Kestabilan negara ni yang pertama, kenapa boleh jadi stabil? Iaitu yang pertama, kebijaksanaan. Al-hikmatu al-khulafa, kebijaksanaan pemimpin fi tadbiri daulah, dalam mentadbir kerajaan. Faktor dia jadi moden itu kestabilan negara. Macam mana nak jadi negara itu stabil? Kebijaksanaan pemimpin dalam mentadbir negara, barulah negara itu akan jadi stabil. Yang kedua, faktor kestabilan negara yang kedua, kenapa boleh jadi stabil? Faktor yang seterusnya, ta'yinul qada, pelantikan hakim. Hakim tu dilantik hasba ahliyatihim, berdasarkan keahliannya, kepakaran dia. Di dalam sebuah negara ni dipanggil kehakiman tu sangat penting dalam menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah dan sebagainya. Jadi hakim ni sangat penting. Jadi kestabilan negara ni, kerajaan Umayyah ni, disebabkan yang kedua, pelantikan hakim mengikut keahliannya. Maksudnya hakim yang dilantik itu memang dia berkebolehan, berkepakaran dan mampu menjatuhkan hukum sama ada bersalah atau tidak bersalah dengan tepat. Yang ketiga, faktor kestabilan at-ta'akkudu minal iltizami al-qada bil uslub al-qadi'i al-qawim. At-ta'akkudu, faktor kestabilan ketiga, at-ta'akkudu, memastikan, minal iltizamil qada, maksudnya mematuhi hakim, ataupun hakim mematuhi, memastikan hakim mematuhi bil uslubi, dengan gaya, al-qada'i al-qawim, pengadilan yang betul. Memastikan hakim mematuhi gaya pengadilan yang betul. Maksudnya ada proses-proses lah. Kalau seseorang itu dituduh di mahkamah apa-apa di atas sesuatu kesalahan, dia mesti melalui proses-proses sebelum dijatuhkan ke hukuman. Barulah jadi orang yang bersalah betul-betul bersalah
Dan kalau orang yang tak bersalah, dia akan dibebaskan. Yang ketiga, faktor kestabilan negara disebabkan oleh tauliyatul ulama, pelantikan ulama, wa musyawaratuhum, dan perbincangan mereka fi umurid daulah, pada urusan kerajaan. Maksudnya ulama dilantik dan ulama juga berbincang di dalam urusan pentadbiran negara. Maksudnya di sini pemimpin pada ketika itu melantik ulama, dan pemimpin itu berbincang dengan ulama tentang pentadbiran negara. Maksudnya ulama ni memainkan peranan penting dalam pentadbiran negara. Dia bagi nasihat kepada pemimpin, dia bagi nasihat, pedoman kepada pemimpin supaya pemimpin ni sentiasa mengikut landasan yang betul. Ni kestabilan negara. Yang keempat iaitu peranan ulama tu, dilantik tu. Yang kelima, kestabilan negara disebabkan oleh al-iltizamu bisyariah. Ni mementingkan undang-undang, mementingkan undang-undang ataupun komitmen dengan undang-undang fi tadbiri daulah, dalam mentadbir negara. Maksudnya negara ni, kerajaan Umayyah ni, dia sangat mementingkan syariah, undang-undang Islam dalam mentadbir negara. Maksudnya dia mengamalkan undang-undang perundangan, hukum hakam Islam dalam mentadbir negara. Jadi bila jadi macam tu, negara ni akan selamatlah. Apabila undang-undang Islam dipraktikkan, akan jadi negara tu jadi aman, stabil, maju, dapat mengelakkan daripada rasuah, dapat mengelakkan daripada salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi itulah faktor kemodenan kerajaan Umayyah yang pertama. Yang ada dua lagi. InsyaAllah kita saja sambung akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.